Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat ya. Apa khabar saudara Zamari LC, saudara Syah Ibrahim, Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Syuhami Megat Ridwan, saudara Hafiz Wan Basirun, Colin Rosario. Nama sedap nama tu, Colin Rosario, macam di Italiano. Saudara Abdul Hadi Sharif, saudara Zamari LC, saudara Chan Tak Loy. How are you Chan? Thomas Tan. Itu juga dengan saudara Muhammad Naim. Waalaikumsalam. Rusmini, apa khabar? Rusmini ni yang sama dengan saya ke Urusan Melayu ke? Sila, saya tak tahu. Kalau itu Puan Rusmini, dulu sama-sama di Urusan Melayu, ada seorang teman saya. InsyaAllah besok saya akan ke Ijuk. Saudara Setan Kuning, Abu Nems, Azhar Yusof, Badrin Abu Bakar, Rosini Kurungot. Apa khabar orang Sarawak? Rosini Sarawak maksudnya. Saudara Syafri Zairi, Abeka, Muhammad Khairul Kamarudin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat. Taufik Fadil, Zailan, Yusuf Awang, Saudara Ahmad Dali, Tengku Osman, apa khabar aku? Terima kasih. Saudara Abdul Muttalib Hassan, Mira Harun, Saudara Alim Agus. Waalaikumsalam. Serupanya Saudara Alim Agus ini daripada Indonesia. Saudara, beliau berkirim salam pada teman-teman di Semenanjung dan juga di Malaysia. Saudara Cik Mendan, Sirih, Muhammad Syahrul Abdul Karim, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. InsyaAllah malam ni akan saya santuni satu persatu Puan Rani ya. Baik, seperti biasa saya perlu memberi pencerahan kedudukan COVID-19 ataupun virus corona, kerana hari ini adalah hari Sabtu tanggal 6 November 2021, hari yang ke-597 negara kita dicengah oleh virus corona. Hari ini nampak gayanya ada susut. Alhamdulillah. Semalam 4,922, hari ini jangkitan yang dilaporkan adalah 4,701. Dan kematian semalam dilaporkan 47, dengan jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 2,501,966. Sudah 2.5. Dah 2,500,000 dah rakyat kita yang disapa oleh virus corona. Dengan jumlah kematian adalah sekitar 29,200 orang. Sebab itu saudara, kita harus berhati-hati, menjaga kesihatan kita, menjaga kebersihan diri. Ya saudara? Baik, usai saya memberi pencerahan, sebab hari ini untuk setakat hari ini jumlahnya 6 hari dah. Bulan November ini jumlah keseluruhannya sudah 30,324. Ya saudara? Jadi masih lagi angkanya ribuan. Saya harap agar usailah segera virus corona ni. Kita banyak benda nak buat ni, sebagai yang saya nyatakan e-commerce. E-commerce ini saudara, saya nak membantu teman-teman untuk mewawarkan produk. Macam siang tadi, petang, saya setiap hari Sabtu saudara ya. Pada setiap hari Sabtu saya akan bersiaran jam 4.30 petang, Sabtu dan Ahad. Dalam siri Labun Secangkir Kopi. Situ saya cuba membantu teman-teman kita yang berniaga, teman-teman kita yang membuat perusahaan kecil-kecilan. Itulah yang terbaik saya lakukan. Apa nak buat dalam keadaan begini, saya hanya membantu sekitar itu. Jadi kepada saudara yang ingin mewawarkan produk saya, hubungilah Al-Azhar di talian 011-330-41241 untuk menyusun jadual. Kalau saya nak panggil, saya datang ke tempat saudara dan sebagainya. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa dia berniaga Al-Bakur, iaitu haruman setangi bakur, menjadikan aroma rumah kita, bilik kita wangi. Kerana ingat bahawa wangian bakur ini wangian yang disukai oleh para malaikat dan ia dibenci oleh syaitan. Juga kalau berhubung dengan Al-Azhar, bolehlah memesan produk ibunya, iaitu rendang tok dan bahulu berdal. Anda juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kadang-kadang tak dapat dan Al-Azhar, boleh berhubung Siti Farehah untuk membawakan produk saudara,
dan menyusun kalau mahu saya hadir ke tempat saudara. Sila hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300, 017 711 4300. Siti Farehah, lain tak ada, dendeng manis Siti Farehah. Saudara Warana, tengok tadi petang tak sempat tengok tu uginya, tak apa, besok saya di Ijuk, melabur dengan satu wak, ada produknya di sana. Jam 4.30 petang ya. Itu tak ada bicara politik. Bicara politik 9.30 malam, macam sekarang saudara ya. Juga saudara yang tinggal di Lembah Kelang boleh memesan buah-buahan daripada Kizinis. Hubungilah Syauqi di talian 012 357 5703. Buah-buahannya harga murah, lebih murah daripada supermarket ataupun kedai ataupun harga pasaran, dan buah itu boleh dihantar terus ke rumah saudara ya. Baik saudara, juga jangan lupa sahabat kita Cik Zul. Apa khabar saudara Zul? Di Kemaman, tokoh jamu Kemaman. Doa saya agar saudara terus maju jaya dalam perniagaan. Tokoh jamu Kemaman. Malam ini saya nak beri pencerahan tentang ini black seed oil ataupun minyak habatus saudah yang begitu berarti. Memang kecil nampaknya saudara, tapi nilainya terlalu tinggi. Iaitu minyak habatus saudah ini ia merupakan grade A dan tanpa sebang serdak ataupun dia minyak betul-betul pati minyak habatus saudah daripada original daripada Habsyah. Saudara, habatus saudah ini memang diperakui oleh Jerman sebagai antara bahan untuk dijadikan ubat, rawatan, malahan katanya kalau COVID-19 pun kalau diminum boleh lah. Tapi ini bukan ubat saudara, ini adalah rangsangan harian untuk kita makan, untuk kita gunakan. Sebab minyak habatus saudah ini ia untuk menambah tenaga dan stamina kalau kita merasa lesu, meningkatkan sistem imunisasi dan antibodi, juga anti-inflasi, mengurangkan bengkak, radang, bengkak sendi iaitu arteritis ya saudara. Juga membantu melancarkan sistem pernafasan kalau saudara ada asma, lelah, menstabilkan kolesterol iaitu kadar gula dalam darah ataupun tekanan darah, juga merawat jangkitan pundi air kencing, melawaskan penghadaman, ia anti-tumor, anti-kanser dan thyroid. Ini bukan ubat saudara, ini adalah makan harian suplemen. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul di talian 019 917 0449 ataupun boleh layari lah tokoh jamu Kemaman dalam websitenya. Saudara, saya mendoakan agar saudara Zul berjaya dalam karier perniagaannya. Begitu juga dengan air rebusan daun durian Belanda. Ini produk keluaran daripada Tafiz Ar-Rahman Kemasih. Juga di Kemaman Terengganu saudara. Anak-anak Tafiz kita belajar, kemudian banyaklah mereka yang baca Al-Quran, cuba untuk menghafal Al-Quran. Tafiz Al-Quran ni mereka menghasilkan air rebusan daun durian Belanda. Katanya untuk menurunkan kadar gula dalam badan, menstabilkan darah, mengawal darah tinggi ataupun kolesterol, ataupun mengurangkan risiko kanser, ataupun juga anti-tumor. Ia bukan ubat saudara, ia sebagai minuman harian dan sebagainya. Saudara boleh dapatkan bekalan ini daripada Tuan Haji Pa yang menjaga Tafiz tersebut di talian 010 368 5025. 010-368-5025 Tuan Haji Pa. Semoga Tafiz Ar-Rahman di Kemasih terus maju dengan produknya iaitu air rebusan daun durian Belanda saudara. Baik saudara, sebenarnya hari ini saya juga merasa sedih kerana hari ini saya kehilangan seorang lagi sahabat saya, iaitu Allahyarham Saudara Hamid Shah, sahabat teman karib. Kami sering bergurau senda satu ketika dulu dalam dunia korporat. Beliau mantan pengurus di Bank Bumi Putra, kemudian banyaklah dalam sektor korporatnya. Kerana beliau pagi tadi disahkan kembali ke rahmatullah akibat serangan jantung setelah dirawat di Hospital Sungai Buloh dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Kubu Gajah, iaitu dekat Paya Jaras ya.
Jadi bersamalah kita bersedekahkan Al-Fatihah untuk kita mengiringi kembalinya Allahyarham kepada penciptanya di alam yang abadi, dan kepada keluarganya bertabahlah menghadapi dugaan yang sebegini, sebab hidup ini pertunangannya mati. Bersamalah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk roh Allahyarham agar tenang di sana serta diampunkan segala dosa-dosanya serta diterima segala amal ibadatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Saya Allahyarham Hamid Shah inilah sahabat karib. Kami sering bergurau, kadang-kadang dalam Facebook. Bagi saya terasalah kehilangannya, saudara, apatah lagi keluarganya. Baik saudara, kita meneruskan kehidupan kita, jangan lupa dengan sedikit tazkirah singkat. Kerana sebenarnya saya tertarik menatap khutbah Jumaat semalam, iaitu dari masjid di Terengganu, yang menyatakan bahawa usaha untuk menjaga langkah keselamatan diri itu adalah sebagai amalan utama dalam kehidupan keseharian kita. Benar. Jadi amalan utama adalah untuk menjaga ataupun melaksanakan langkah-langkah keselamatan diri dan keluarga. Jadi intipati khutbah semalam, kata imam sebut, Allah SWT mengingatkan kita agar sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan, bukan saja di dunia, malah bekalan untuk akhirat kelak. Rasulullah SAW berpesan dan telah merumuskan sebagaimana ketetapan berikut. Itu pertama, tahanlah lidahmu. Itu pesan Rasulullah SAW. Hati-hati dalam berbicara dan mengeluarkan serta membicarakan sesuatu agar kita tak muflis di akhirat nanti. Kesan daripada musibah di dunia ini. Ketakutan saya adalah kalau kita muflis di akhirat nanti, saudara, tak ada lagi, there is no second choice. Dalam hidup ini bolehlah juga kita memikir dan sebagainya, tapi bila sampai ke sana nanti tak ada. Kalau tiada apa-apa amalan, tak ada kebaikan, tak ada rekod, tak ada pahala dan sebagainya, kita jadi muflis di alam akhirat. Jadi saudara, sebab itu kita kenalah berlapang dada. Berlapanglah dengan rumahmu, berlapang dada dengan rezeki yang dimiliki dan sentiasa memakmurkannya dengan ibadah pada Allah SWT. Juga kita harus menangis atas dosa-dosa serta kesalahan kita, serta menyedari dan menyesali. Di samping itu, kita bila dah tahu kita buat silap dan sebagainya, kita macam taubat nasuha lah. Kita memohon keampunan daripada Allah SWT. Jadi semoga kita semua mendapat sinar petunjuk daripada Allah SWT dengan rahmat dan pelindungnya, agar jaminan keselamatan ini dinikmati di dunia dan di akhirat, saudara, ya. Jadi itulah keadaan yang saya dapat sampaikan dalam perkongsian kita, saudara. Saudara Yusuf Asim, saudara Syed Farman, saudara Karim, saudara Syalina. Sekarang kita masuk sekejap dalam mutiara kata. Ini mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Semalam dia tak hantar, hari ni dia hantar. Katanya, seharusnya semua urusan kita niatkan hanya kerana Allah. Hidup kita pun bukannya lama. Allah hanya pinjamkan kita untuk seketika saja. Seperti tanah, betapapun suburnya ia, namun tidak akan memberikan hasil kalau tidak disertai dengan budaya, maka akal yang tidak digali juga tidak akan menghasilkan buah yang baik. Itu daripada culipan saudara Hibil Hasan. Terima kasih Cikgu Hibil. Moga anda sihat sejahtera bersama keluarga dalam musim-musim cuti begini. Jaga diri baik-baik, saudara Amran Ali, Samad Lon, Cot Tunjang Mansur, saudara Yahya Adun, Haji Said, Mat Safri. Semalam ada teman kata, dia kata, Datuk tengoklah, santunlah kalau orang masuk. Saya minta maaf, kadang-kadang laju sangat dia keluar, dia tak sempat saya sebab tulisannya pendek kecil-kecil saya. Saudara Hirowati, saudara Aidivin, ke kanda Azai, ke kanda Zainal. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan bekerja RM10,000 tuntas. Itu tuntutan kita. Jadi bagaimanapun kita mengharapkan agar pimpinan negara berhati-hati dalam berbelanja. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Rakyat mestilah disantuni. Kasar sikit bahasa saya malam ni, kena geram. Masalah kumpulan wang simpanan bekerja ni masih lagi tak selesai-selesai.
Bagaimanapun hari ini hari Sabtu, pejabat tak buka, besok hari Minggu juga tak ada. Kita mengharapkan hari Isnin nantilah. Kalaulah ada sesuatu di Parlimen nanti, kerana Parlimen masih bersidang dalam persidangan pembentangan bajet, perbahasan bajet untuk negara kita bagi tahun 2022 saudara ya. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah semboyan telah berbunyi. Semboyan telah berbunyi. Bahasa dulu-dulunya bila nafiri telah ditiupkan, genderang telah diparu, ayuh kita ke medan perjuangan saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan ini, saudara Yahya Amin, sebelum saya memberi pencerahan ini, Raja Kamal Raja Baizah, apa khabarku? Ini di Sungai Petani. Sungai Petani hujan ke? Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazil daripada Perlis. Sebab beliau setiap hari menghantar kiriman kepada saya. Terima kasih Pak Nazil. Kata Pak Nazil, Syekh Bahadur pergi ke Baghdad mencari leluhurnya secara rapi. Melayunya prosedur operasi standard. Mengapa akronimnya disebut SOP? Jadi Pak Nazir bertanya lah pada pakar-pakar bahasa di luar bahasa, kenapa diizinkan kita menggunakan ayat SOP sebagai satu akronim kepada prosedur operasi standard. Itu jadi jangan main-main. Pak Nazir kita ni ahli bahasa. Jadi beliau mesti tentulah bercakap cukup sensitif jika ada pencemaran bahasa dilakukan. Kemudian kata Pak Nazir lagi, tingginya rumah berasa gayat. Pak Akmal takut menoleh. Ketulusan mahkamah diragui rakyat. Dikata mengamal pendakwaan terpilih. Ini sebagaimana yang dibicarakan. Jadi kita nak bercakap soal mahkamah ni pun kita khawatir bimbang nanti kita contempt of court. Itu keadaan saudara. Tapi persepsi rakyat sebegitulah. Adanya kes-kes yang terpilih dan sebagainya. Jangan lupa saudara, usai pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir kita santun sedikit Gedung Ilmu. Gedung Ilmu ini sebab kita menggali bahasa-bahasa dan ungkapan kata-kata warga bangsa kita yang terdahulu. Kerana pemimpin terdahulu telah pun mewujudkan ungkapan Melayu terhadap pemimpin. Akhirnya ia dibukukan dalam buku diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2000. Buku ini digarap oleh saudara Tenas Effendi. Dan saya mendapat buku tersebut melalui kiriman daripada Yang Bahagia Tan Sri Johan Jaafar. Jadi dalam culipan buku tersebut, ia menyatakan bahawa pemimpin Melayu mestilah menjauhkan dirinya dari sifat-sifat dan sikap menimbang tidak seimbang. Ini kalau menimbang tidak seimbang dalam agama kita pun salah. Kemudian katanya menyukat tidak sesukat, mengukur tidak seukur, menghukum memilih kaum. Dan pemimpin Melayu tidak seharusnya memakai yang tidak sesuai. Saudara, memakai tidak sesuai itu tak betul. Orang Melayu ni macam kasut dia letak dekat bahu atau kepala, songkok tak kat kaki, tak betul lah tu. Menyuruh tidak senonoh. Dia suruh buat benda-benda yang bukan-bukan. Memerintah tidak semenggah. Tak semenggah ni macam tak bagus lah, tak baik. Kemudian meminta dengan paksa. Jika dia meminta, sama ada minta undi ke, minta kepercayaan, minta apa-apa dengan paksa, itu bukan pemimpin Melayu yang baik. Ataupun menjemput dengan bersungut. Kalau dia panggil jemput atas rumah nak balik makan pun dia bersungut, nguak-nguak macam ikan bagi saya kata macam ikan berlukang lah. Ngek pemimpin apa benda macam tu, dan menghantar dengan kasar. Jadi bila aku nak balik, nak keluar dari rumah, dia hantar, baliklah dengan kasar. Itu bukan pemimpin yang baik saudara. Kerana sebagai pemimpin, mereka juga hendaklah mengelakkan untuk mereka dalam mesyuarah berbantah-bantah. Kalau ada perbincangan, tak bolehlah berbantah-bantah. Sebagai pemimpin, dia kena dengar, beri orang peluang bercakap. Kita dengar, bukan berbantah-bantah. Kan dalam berunding, tunding menunding. Dalam helah, cacat mencacat. Sesama keluarga, laga melaga. Sesama kawan, makan memakan. Sesama sahabat, sebat menyebat. Sama bangsa, paksa memaksa. Pemimpin Melayu tak sepatutnya. Ya, kita harus menghindari sikap sama sedusun pula memulun. Jadi selama sedusun pula memulun ni macam kalau dalam satu perkampungan, dia seorang aja nak makan, orang lain tak boleh makan. Begitulah keadaan saudara. Dia seorang nak kenyang, orang lain biarlah, apa nak jadi pun jadilah. Itu bukan pemimpin yang baik, saudara.
sama sekampung hasut menghasut, sama sedesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri. Itu bukan pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik, dia mesti mengelakkan perlakuan sedemikian. Kita sambung lagi malam besok bicara impian kita, impian warga bangsa terdulu terhadap pemimpin-pemimpin hari ini dan akan datang. Baik saudara, sebelum saya memberi pencerahan seperti biasa, saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini untuk dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel-channel yang lain. Anda harus bertanggungjawab atas setiap tindakan anda. Saya tidak bertanggungjawab langsung atas sebarang culipan ataupun suntingan anda. Tambah-tambah lagi kalau bubuh tajuk yang bukan-bukan, saya tak tanggungjawab saudara. Itu bukan saya. Saya pencerahan begitu, kalau nak pakai semua. Kemudian begitu juga kalau anda beri komen yang bukan-bukan, saya haraplah jangan kita beri komen yang menyanggah ataupun menyalahi perundangan negara kita. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik daripada orang, macam saya katakan selalu, daripada orang UMNO. Jadi kepada teman-teman, janganlah marah kalau saya sentiasa meletakkan parti saya di hadapan. Tetapi kalau pemimpin saya tak betul, saya tetap kata tak betul. Itu pendirian saya, saudara. Dan pertama-tamanya, prinsip kita, saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ya, saudara Said Mustafa, saudara Razman, saudara No Skill. Ini Instagram. Begitu juga dengan Nujum 9 Ruh. Aduh, nama Nujum 9 Ruh. Roza, pemimpin yang baik, yang macam Najib. Banyak kes yang disebut. Saudara Mat Toyah, 3-4 penjuru UMNO Kompong Huyup, terpulanglah saudara Mat. Sekejap lagi saya akan ambil pencerahan nanti, ya saudara. Dan saya mengharapkan kalau boleh gunalah bahasa yang baik, santunilah teman-teman kita dalam kita berbahas, kita nak menzahirkan rasa tak setuju anda, lahirkan dengan bahasa-bahasa yang baik. Saya tidak mahu untuk melihat ada caci mencaci, hamun menghamun, sama sebangsa saudara. Jadi bagi saya prinsip kita adalah warga cinta damai yang menyantuni dengan penuh harmonis. Baik, saudara, hari ini hari yang ke-92 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di Ajung Kuasa di Seri Perdana. Jadi kalau nak tengok daripada tempoh 100 hari itu, tinggal 8 hari je lagi. Apakah perkembangan ataupun perubahan-perubahan yang telah dilakukan? Sebab selalunya kita katakan tempoh 1 hari. Selepas itu, bila betul bukanlah kita kata dia kena berhenti selepas 1 hari. Tidak. Jangan silap pula saudara. Ya, selalunya kita bercakap tentang 100 hari. What have you done? Apa kejayaan yang dapat dicapai dalam tempoh 100 hari? Sebab itu sekarang ini pihak pimpinan kerajaan telah pun mewujudkan satu laman web untuk membuat kaji selidik. Tapi janganlah makin hamun. Saudara boleh masuk di https tinjauan.mampu.gov.my.ms/minister. Saya ulangi, https://tinjauan.mampu.gov.my/ms/minister. Ini kaji selidik untuk mengetahui menteri-menteri yang ada dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri. Siapa yang perform, saya tak perform. Tapi janganlah maki hamun. Nyatakan kalau saya rasakan Menteri A tidak berjaya melaksanakan tugas sebagai menteri yang diharapkan oleh rakyat kerana 1, 2, 3, 4. Tapi janganlah maki hamun, jangan mencarut saudara. Ini kita biar kita buat dengan cara yang lebih berhemah, kerana kerajaan pun sudah mewujudkan lamannya untuk mengetahui perkembangan. Kalau saudara begitu juga, kalau Perdana Menteri saudara rasa tak bersetuju, apa dia? 1, 2, 3, 4. Itu keadaannya. Bagi saya, kalau nak tanya pada saya, tentulah Menteri Kewangan. Sebab saya geram ni. Sebab saudara, masih lagi saya nak bercakap tentang Kepulauan Sebarang Pekerja ni. Walaupun pejabat ditutup, tapi saya melihat bahawa kerana pada 19 November 2020, jangan lupa kita, sebab itu apa yang anda cakap, apa yang tersiar dalam laman web atau dalam media, itu kekal. Pada 19 November 2020 yang lalu, media melaporkan kenyataannya pengeluaran tunai dalam kuantiti besar dari kumpulan wang simpanan pekerja berpotensi menjejaskan kadar pulangan dividen tabung simpanan persaraan dalam tempoh jangka panjang.
Itu kenyataan daripada pihak kumpulan wang simpan pekerja dan kumpulan Kementerian Kewangan. Bagaimanapun pada 24 September baru ni 2021 pula, media juga turut melaporkan bahawa kumpulan wang simpanan pekerja meraih pendapatan 34.05 bilion dalam tempoh 6 bulan. Jadi ada keberuntungan 34.5 bilion. Jadi dalam laporan yang sama ia menyebut kumpulan wang simpanan pekerja meraih pendapatan pelaburan lebih tinggi iaitu 34.05 bilion untuk separuh pertama berakhir 30 Jun 2021. Ia juga melonjak sejumlah 6.79 bilion ringgit iaitu 25% berbanding 27.26 bilion ringgit bagi tempoh yang sama tahun lalu. Jadi itu keuntungan. Pokoknya ada lagi. Cuma sekarang ni macam mana? Kenapa Aisina tidak disebut dalam bajet dan belanjawan? Kerana kumpulan wang katanya bahawa konon kumpulan wang simpanan pekerja tak ada duit. Yang ini buat saya I cannot brain. Saya tengok apa ni? Jadi dengan kenyataan begini saya rasa ia menghampakan setiap pencarum yang begitu mengharapkan pengeluaran simpanan mereka bukan banyak mana pun RM10,000 kepada yang berkelayakan secara tuntas, one off. Kata untung dalam waktu yang sama, ini laporannya. Itu yang saya katakan mereka berhelah. Ke mana pergi duit tu? Itu bukan duit yang apa harus diberi pada kerajaan, nak bayar tu dan buat ini sebagainya. Itu hanya untuk daripada penyimpan. Saudara, saya haraplah bahawa kumpulan wang simpanan pekerja ni Saudara Mat Tok Ya, K.SP, modal politik UMNO je. Saya tak tahulah, tapi bagi saya tidak mahu kumpulan wang simpanan pekerja ini jadikan polemik, dijadikan isu politik. Cukup-cukuplah. Sebab ini soal menyentuh soal kehidupan rakyat, penderitaan rakyat, saudara. Sebab nak cakap politik, kita baca soal politik. Kerana keputusan PAS menggunakan lambang Perikatan Nasional pada PRN Melaka 20 November ini tidak akan menjejaskan hubungan parti itu dengan UMNO menerusi Muafakat Nasional. Pula dah. Ini kata naik Presiden Menteri. Ini pun bagi saya is a failed minister lah, Datuk Idris Ahmad. Dia kata penggunaan lambang PN pada PRN Melaka bukan yang membawa maksud PAS melawan UMNO. Macam mana ni? Cakap lebay ni berbolak-balik. Dia kata PAS masih mengutamakan perpaduan ummah menerusi kerjasama dengan UMNO. Malah terus memegang konsep menghadapi musuh yang sama, itu Pakatan Harapan. Jadi saya kata, diorang ni sebenarnya tahu ke apa dia cakap? Do they really understand what they are talking about? Saudara, dan sedapatan saya kabarnya bahawa sebab itu mungkin gamaknya PAS kabarnya sudah mula ada pimpinan dalam PAS, terutama Ali Akar Umbi sudah mula berbalah dengan Perikatan Nasional, dengan apa ini Parti Pribumi. Kabarnya, sejauh mana benar saya tak tahulah. Iaitu ini sebab saya yakin kerana ia disebabkan oleh ego dan sering merasakan dirinya sebagai hamba besar dalam Perikatan Nasional, membuatkan hubungan antara PBM dan PAS sedikit tegang. Kepimpinan tertinggi PAS tersepit antara mengikut kehendak ahli PAS dengan ketaatannya kepada PBM. Ahli-ahli PAS tak mahu, tak bersetuju. Kerana dalam PBM, dalam Perikatan Nasional itu ada figura-figura yang tidak disenangi oleh warga PAS Akar Umbi. Contohnya lah, macam Azman Ali. Apakah PAS boleh menerima orang macam ini? Orang macam Xavier, apakah boleh terima? Dan kebanyakan mereka yang berada dalam PBM itulah mereka yang melompat, kata-kata yang melompat. Tapi itulah yang dipuja, yang diangkat oleh pimpinan PAS dalam menghadapi PRN di Melaka. Jadi sebab itu katanya sudah nampak tanda-tanda keretakan antara ahli PAS dan ahli PBM di Melaka. Apakah bumi Melaka akan menjadi titik permulaan perpecahan antara PBM dan PAS dalam Perikatan Nasional? Yang pasti, ia juga merupakan titik berakhirnya, noktah berakhirnya Muafakat Nasional. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada teman-teman. Dapatan saya bahawa sebenarnya kata-kata warga net sekarang ni Parti PAS sedang mengadakan muktamarnya. Jadi warga net mula mengecam PAS kerana mereka bersama bersatu, bukannya UMNO.
dalam menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jadi warga akar umbi, warga net mula mengecam saudara. Ruangan komentar di Facebook ahli jawatankuasa PAS Pusat iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali contohnya dihujani kritikan dan cemohan susulan keputusan parti itu menggunakan lambang Perikatan Nasional. Saudara, dalil dah keluar, itulah kerja korang. Itu catatannya. Dalil dah keluar, itulah kerja korang. Segala kemungkaran jadi halal. Memalukan. Itu kata salah seorang warganet bernama Masnur Saad yang dihantar kepada ruangan komentar Facebook ahli jawatankuasa PAS Pusat. Sementara itu Nur Azmi Ismail, dia katanya dilihat keliru mana satu parti politik yang boleh dipercayai. Apabila dia menulis tak tahulah yang mana kaca, yang mana permata. Kerana semalam Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata mesyuarat jawatankuasa kerja parti itu telah meluluskan penggunaan lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka. Keadaan ini bercanggah dengan perlembagaan PAS. Jadi sebab itu saya terima juga satu kiriman daripada Tan Sri Yusof, orang lama dalam politik di Pulau Pinang. Beliau merupakan sistem politik mantan Ketua Menteri Pulau Pinang pertama, iaitu daripada Parti Perikatan. Tan Sri Yusof Latif, dia menyifatkan bahawa PAS sebagai parti yang baik ada makna selain lebih mengutamakan keuntungan peribadi daripada persahabatan abadi. Orang Penang macam kata Piramli lah dalam filem Piramli tu. Baik ada makna tu. Jadi Tan Sri Yusof ni orang Penang. Sebab tu dia kata baik ada makna. Katanya tidak akan PAS meninggalkan UMNO selepas mendapat kawan baru, iaitu Parti Pribumi Bersatu, tidak ubah seperti pantun dua kerat yang berbunyi ikan cencaru, ikan gelama, dapat kawan baru, tinggal kawan lama. Jadi dia kata apabila PAS berkawan dengan Bersatu dan menyertai Perikatan Nasional, maka mereka meninggalkan UMNO dan melupakan muafakat nasional. Jadi dia bertanya, apa inikah sikap PAS? Saya tak mau tokok dan tambah. Cuma saya bila menyebut soal ini, saya teringat kenyataan yang berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Sebab dia kata, sebab beliau pernah bekerjasama dengan PAS dulu dalam semangat 46 dengan PAS, Perpaduan Ummah, APU, hingga menumbangkan kerajaan Perikatan Barisan Nasional di Kelantan. Dia kata PAS ni memanglah main kayu tiga. Malahan akhirnya kenyataan terbaru dia kata PAS ni tak ubah macam saya tak nak sebut lah saudara. Itulah keadaannya sekarang. Jadi PAS ni asyik duk main kali tiga je. Cuma saya nak berpesan kepada teman-teman yang ingin ke Melaka sepanjang musim PRN ini bahawa pihak polis akan melaksanakan semula dia 17 sekatan jalan raya. Sekatan SJR ini bermula esok. Ini bagi memastikan perjalanan pilihan raya negeri pada 20 November berjalan dengan lancar tanpa kemasukan kumpulan yang tidak berkenaan. Menurut Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Hazani Ghazali, pemeriksaan di sekatan jalan raya itu meliputi semakan sijil suntikan vaksin dan juga tujuan kemasukan siapa nak masuk ke negeri Melaka. Jadi katanya esok pihak polis akan melaksanakan SJR di 17 pintu masuk negeri itu, bagi memastikan tiada pergerakan orang yang tidak berkenaan masuk ke Melaka. Ya, sebagai contoh katanya, mereka yang tidak mengambil suntikan vaksin COVID-19 atau lengkap 2 dos serta kesahihan yang masuk atas alasan mengundi, kerana takut ada makhluk asing yang datang mengundi. Itu. Jadi kalau kata nak mengundi sedangkan you bukan orang Melaka, tak boleh masuk. Katanya itu kenyataan beliau dalam sidang akhbar selepas mengadakan lawatan kerja OP PRN Melaka di Pejabat Polis Kontijen di Bukit Beruang di Melaka. Jadi mengulas lanjut, beliau berkata SJR itu akan dibuka di laluan utama dan lorong-lorong tikus yang dikenal pasti. Tak ada jalan, saudara. Sebab itu saya tengok kiriman sahabat kita yang pelayar kita, dia hantar kiriman pada saya, iaitu saudara Muhammad Mahmud Zinna. Kata saudara Mahmud, dia kata Assalamualaikum Tok, dia keluar lagi SOP baru yang mengatakan orang luar tidak dibenarkan masuk ke Melaka. Jadi sekarang katanya semakin pening jadinya. Sebab beliau telah pun membuat tempahan bilik hotel untuk bercuti ke Melaka. Kerana kononnya nak berjalan bersama keluarga. Jadi apa jadi? Di hotel dah bayar.
Kalau tak boleh ke Melaka, di hotel tu nak dikira hangus lah tu. Jadi katanya dia bukan nak berkempen, cuma nak membawa isteri dan keluarganya bersiar-siar ke negeri Melaka. Memanglah Melaka ini tumpuannya adalah tumpuan pelancongan. Banyak tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di Melaka. Ada Perigi Hang Tuah, ada Makam Tun Teja, ada tempat Sultan Mangka di Julang, Kota Melaka, nak tengok Kota Formosa dan sebagainya, macam-macam pusat pelancongan. Tapi nak bercuti dah tak boleh sekarang ni. Jadi Saudara Mahmud, saya menyarankan anda cuba berhubung baliklah dengan pihak hotel. Kerana tak silap saya, kalau itu ketentuan daripada pihak kerajaan, maka mungkin boleh dipending booking hotel saudara. Jadi tidaklah artinya wang itu hangus. Jadi pihak Kementerian Pelancongan sila perhatikan masalah ini. Sila buat kenyataan kepada pihak hotel, Datuk Nancy, sebagai Menteri Menteri Pelancongan, pastikan hotel-hotel di Melaka yang dibuka semula, jika mereka mempunyai tempahan, kerana adanya SOP ini, maka mereka yang menempah itu tidaklah boleh dipenaliskan atau tak dapat pulangan balik. Jadi wang hangus. Dahlah Melaka tu akan jadi bumi hangus. Kemudian saya melihat juga ada satu celipan dalam ni tentang seperti mana yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Katanya itu bilik gerakan dibenarkan beroperasi. Jadi rupanya sekarang ni untuk menghadapi pilihan raya, maka setiap parti-parti politik yang bertanding, maka bilik gerakan dibenarkan beroperasi. Tapi dengan syarat semua bilik gerakan itu hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi bukan tak boleh, boleh. Saudara ya. Kedua, ceramah atau kempen politik dibenarkan. Jangan kata tak dibenarkan. Jadi kita tengok dulu dalam seminggu yang lepas macam-macam lah. Timbul di parlimen, ahli-ahli parlimen, parti-parti politik yang kena ini saman dan sebagainya. Tapi kerana Perdana Menteri katanya ceramah atau kempen politik dibenarkan, tetapi perlu penjarakan fizikal. Iaitu tempat ceramah mengikut kapasiti. Ya, kalau buat dalam dewan, dia mesti kapasitinya mengikut apa yang SOP tetapkan lah. Tapi kalau terbuka, saya tak tahu macam mana. Kemudian pada hari mengundi, iaitu pada 20 bulan, saringan suhu badan dan kawalan kehadiran pengundi dilakukan untuk memastikan penjarakan fizikal. Jadi hand sanitizer disediakan di kemah-kemah saringan, di pintu masuk saluran dan pintu keluar pusat pembuangan undi. Pengundi yang bergejala, ini saya nak ingatkan, bagi pengundi yang bergejala suhu melebih 37.5 darjah Celsius, sama ada dia batuk, dia ada sakit tekak, dia sesak nafas, akan diasingkan. Bukan tak boleh mengundi, boleh, tapi diasingkan daripada pengundi lain. Dan dia akan mengundi dalam kemah yang dikhaskan. Ini untuk mereka yang suhu badannya 37.5, kalau dia batuk, kalau sakit tekak. Kerana untuk mengelakkan kemungkinan adanya jangkitan COVID-19. Dan pengundi yang berstatus positif COVID-19 tidak akan dibenarkan keluar mengundi dari hospital. Kalau semua yang disahkan sakit masuk hospital, tak dibenarkan keluar untuk mengundi dari hospital. Dan pengundi yang berstatus patient under investigation, PUI, atau pesakit yang dalam kajian, dan person under surveillance, itu yang masih dalam perhatian kesihatan, jika mau mengundi perlulah memohon dari pegawai kesihatan daerah. Inilah antara SOP, 7 SOP yang boleh lakukan. Artinya dah boleh kempen lah ya. Bila dah boleh berkempen, saudara, semboyan telah berbunyi. Jadi, sebelum tutup lampu, cuba kita renungkan saudara. Ini berdasarkan satu kajian. Yang orang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ini dia merasakan popularitinya tinggi. Macam mana seawal dia menjadi Perdana Menteri waktu Perdana Menteri yang ke-8 dulu. Tapi dapatan kajian gagal menyelamatkan dirinya untuk diletakkan ke jawatan yang teratas. Kerana banyak faktor, terutama kesan COVID-19 yang serius dan serta tidak kestabilan politik dan ekonomi era kepimimpinannya. Jadi kelicikan beliau mengadakan scheme of thing mendapat kritikan ramai dalam tinjauan dilakukan. Kerana itulah sekarang ini amat tidak heran jika PN menggunakan wajah serta bumi Melaka kononnya untuk dapat raih keyakinan pengundi Melaka sudah semakin merosot. Jadi digunakan gambar Tan Sri Muhyiddin
sebagai poster boy. Dia bukan ada apa-apa pun, tapi kerana dia presiden parti Perikatan Nasional, dan ini tidak mendapat tarikan di kalangan pengundi dan rakyat saudara. BN sebaliknya tetap menonjolkan Yang Berhormat Datuk Seri Sulaiman Ali sebagai poster boy, dan secara jujur telah meruntun hati pengundi. Jadi para pengundi lebih berminat untuk melihat wajah murni Datuk Sulaiman Ali, ya saudara. Kemudian sebenarnya banyak orang bertanya saya, apa sebenarnya yang dia mahu oleh Parti Perikatan Nasional ni dalam pilihan raya Melaka ni. Sebenar-benarnya saudara, mereka tahu mereka tidak ada kekuatan, mereka tidak ada akal tunjang, mereka tidak ada akal umbi untuk bertapak di mana-mana pun. Tambah-tambah lagi bila Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tapi mereka berusaha untuk menyelamatkan. Tapi kalau tak dapat juga untuk diselamatkan, matlamatnya tidak lain adalah untuk mengkantuikan UMNO ni. Itu sebab saya kata untuk UMNO berbaik dengan PBM ni amat sukar. Jadi pimpinan PAS tak payahlah. Memang sukar kerana ternyata matlamatnya bukan untuk menang di Melaka. Tapi mereka mahu melihat UMNO itu dilemahkan di Melaka sebagai persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Jadi saya lihatlah sendiri, Bersatu nak bertanding di Masjid Tanah dan Jasin. Ini adalah kursi kuat UMNO pun dia langgar. Sebab itu saya tengok dia pun meletakkan calon dalam Perikatan Nasional di semua kursi. Dan saudara, malahan dapatan saya hari ini, saya terkejut di saat sibuk nak pilihan raya di Melaka, di Kelang, Berita Harian melaporkan Ketua Bahagian Bersatu, iaitu Datuk Syed Abdul Aziz, bersama dengan 23 orang ahli jawatan kuasanya telah mengumumkan keluar dari Parti Perubimbangan Bersatu. Artinya mereka dah tak yakin lagi dengan kepimpinan Bersatu. Mereka tidak yakin kepada Parti Perubimbangan Bersatu. Itu di Kelang. Dan yakin saya di Melaka berapa keras sangat. Malahan tunggulah Datuk Ridwan je katanya akan membuat pengumuman satu demi satu. Mereka sudah merongkai ikatan. Jadi tapi Bersatu nak juga bertanding. Cuma kita rasa heran ya, siang tadi, hari ini adalah hari untuk mengumumkan senarai nama calon dan sebagainya. Ini satu tindakan yang baik supaya semua orang dah tahu siapa calon-calonnya. Cuma hari ini saya melihat bahawa dalam Pakatan Harapan juga ada berlaku ketidaksenangan hati ataupun seolah macam perbalahan antara pimpinan utama parti-parti dalam Pakatan Harapan, saudara. Berbeza dengan UMNO, Barisan Nasional. Kita bila tiga-tiga berjumpa, UMNO, PAS, UMNO, MCA dengan MIC bersama dengan PBRS, kita satu. Tapi mereka sekarang ni, macam contohnya hari ni, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman tentang dua bekas ahli Dewan Undangan Negeri yang menarik sokongan terhadap Ketua Menteri tempoh hari, yang menyebabkan jatuhnya kerajaan serta berwujudnya pilihan raya negeri. Waktu beliau mengumumkan dua-dua calon tersebut, ya, pemimpin DAP tidak hadir. Kalau saya lihat dalam culipan, dalam akhbar berbahasa Tionghoa dan juga beberapa Facebook, memang pemimpin DAP tidak senang dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima Idris Harun dan Nur Azman Hassan, yang masing-masing mewakili Parti PKR, Parti Keadilan dan Parti Amanah, iaitu yang akan bertanding di Asahan dan di Partai Kundur. Ya, walaupun mendapat tentangan, namun Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia bodoh juga. Itu keadaannya. Sebab itu saya katakan ada keretakan dalam Pakatan Harapan. Fikirlah macam mana kita nak undi mereka, saudara. Dalam sidang media, pengumuman nama calon PS sebut menyusul majlis serupa dilakukan oleh DAP. Dia buat parasingan bagi parti komponen Pakatan Harapan, dan dihadiri oleh PKR dan Anwar Ibrahim dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Tapi bagaimanapun ada Anwar Ibrahim berkata keputusan untuk masukkan kedua-dua calon tersebut sudah menjadi rahsia terbuka. Jadi beliau juga mendakwa kononnya
Lim Guan Eng tidak menghadiri majlis itu kerana DAP sudah pun mengumumkan calon mereka lebih awal. Alasan, tapi sebenarnya walaupun dah umum pun sepatutnya datanglah juga. Tidak hadir. Jadi ada keretakan. Apa kata Saudara Ibrahim? Dia kata Saudara Guan Eng dan pimpinan DAP menyampaikan salam hormat kerana minta kami untuk mengumumkan awal di Kuala Lumpur beberapa hari lalu nama calon yang dikemukakan oleh DAP mewakili PH. Drama politik sudah bermula di Melaka. PAS sudah bercelaru dengan Pakatan dengan Perikatan Nasional. Adanya pemimpinnya di Kelang sudah keluar bertindak keluar. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula tu dah mula mendapat sengatan daripada parti DAP. Sebab itu saya tertarik dengan kenyataan yang berhormat Datuk Seri Mat Hassan. Dia kata ada nama yang telah ditukar di saat-saat akhir. Yang biasa pun, apapun kita mengharapkan nama-nama yang tidak dicalonkan tidaklah memboikot parti seperti yang berlaku dalam PRU 14 lalu. Ini kepada warga UMNO. Sebab itu saya dah cakap malam kemarin, malam tadi saya kata, kalau anda tidak dicalonkan, tak payahlah nak boikot. Kalau anda bekas wakil rakyat, dulu anda disokong. Jadi sekarang ni masa anda pula menyokong. Jangan asyik-asyik anda saja, jangan nak nongkat langit. Jadi berbeza lah saya nampak gayanya Kesatuan UMNO. Jadi sebab itu nampak gayanya Barisan Nasional bertanding di kesemua. Jelas 28 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri Melaka, di mana daripada 28 itu UMNO menurunkan 20 calon, MCA 7 dan MIC 1 kursi. Jadi daripada 20 calon tersebut 86% saja adalah muka baru, dan yang kekal cuma 4 penyandang saja. 4 orang saja yang penyandang daripada 13 orang itu kekal sebagai calon. Yang lain kita ubah, kita tukar. Ini adalah satu islah kepimpinan yang baru. Sebab semua menuntut supaya UMNO menurunkan calon-calon muka baru. Perlu ada penyusunan semula, perlu ada reform. Bagaimanapun dalam itu barisan juga mengumumkan UMNO itu 5 calon wanita. 4 daripada UMNO, 1 daripada MCA. Jadi inilah kali pertamanya bahawa semua calon Barisan Nasional di Pilihan Raya Negeri Melaka ini diminta menandatangani perjanjian untuk tidak lagi melakukan lompat parti, dan untuk menjaga kestabilan politik. Dan secara konsensusnya bekas Ketua Menteri Datuk Sri Sulaiman Muhammad Ali dicalonkan semula di Dun Lendu pada PRN Melaka, dan gambarnya sebagai poster boy, saudara. Sebagaimana culipan daripada Rahman Bakar, dia pun suka bagaimana tu bila melihat adanya perbalahan sama sendiri. Kata Datuk Rahman Bakar, kiriman daripada saya, dia kata tak mengapalah kalau orang nak bergaduh ke, nak mencela ke, bagi mereka yang tak puas hati. Dia kata kita ni belum standing dengan nenek moyang kita dulu. Sebenarnya ahli-ahli UMNO hari ini, beliau menggambarkan seolah kita tak standing dengan ahli-ahli atau pemimpin macam nenek moyang kita dulu dalam bab perjuangan. Mereka kalau perjuangan itu, mereka meneruskan perjuangan tanpa gusar, saudara. Jadi mereka berkorban. Pimpinan terdahulu mereka sanggup berkorban jiwa dan raga, bahkan nyawa untuk membela Ibu Pertiwi. Kita ni berjuang apa? Katanya berjuang atas kertas, berjuang atas pentas, berjuang atas media, ataupun berjuang atas wang ringgit. Inilah sepatutnya pimpinan UMNO harus menghayati apa culipan yang dikemukakan oleh Datuk Sri Datuk Rahman Bakar daripada Terengganu. Ini kerana dia kata sekarang ni fitnah sedang bermerajalela. Sepatutnya kita menangkis. Ini tidak. Saudara, UMNO dulu, kini dan selamanya. Jadi Pilihan Raya Negeri Melaka adalah cermin kita untuk PRU 15. Itu sebenar-benarnya, saudara. Pilihan Raya Negeri Melaka adalah cerminan untuk kita menghadapi Pilihan Raya Umum yang ke-15. Kerana Perikatan Nasional telah pun mengumumkan 15 calon daripada PBM, 8 daripada PAS, Gerakan 5. Pakatan Harapan mengumumkan 11 daripada daripada Parti Keadilan, 9 daripada DAP, dan Amanah 8. UMNO sebagaimana saya katakan 20
daripada UMNO, 7 MCA dan 1 MIC. 4 penyandang dikekalkan dan 24 muka baru. Jadi 86%, 23 graduan. Calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional 23 graduan, 5 CJ persekolahan, usia yang 60 tahun ke atas 3 orang saja. Tak macam dulu, saudara. Cuma 3 orang saja yang berusia 60 tahun ke atas. Dan 3 orang saja berusia antara 55 ke 59 tahun. 8 orang calon berusia antara 50 ke 54 tahun. Dan 6 orang berusia antara 45 ke 49 tahun. 4 orang usia 40 ke 44 tahun. Dan 4 orang di bawah usia 40 tahun. Wanita ada 5, iaitu 3 UMNO, 1 MCA, 1 MIC. Pemuda ada 4 calon. Kita punya slogan kali ini adalah demi kestabilan, demi kemakmuran. Saya sebenarnya warga Melaka sekitar 500,000 orang. Sebenarnya tak payah lagi kita nak kempen. Sebab mereka dah pun merasai dan melalui untuk berada di bawah kerajaan pimpinan. Tiga kerajaan yang menerajui kepimpinan negeri Melaka. Seluruh warga Melaka sudah melalui. Satu, di bawah bagaimana rasanya duduk di bawah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kemudian mereka juga telah pun merasai bagaimana ditipu berada di bawah Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan masa itu adanya DAP, PKR, PPBM. Amanah, jangan lupa saudara. Kemudian ditumbangkan Pakatan Harapan dalam langkah syaratan naik Perikatan Nasional. Ada di situ PBM, ada di situ PAS, UMNO pun ada juga, saudara. Jadi dah ada 3. Sekarang ni sebenarnya tak payah nak kempen. Pandangan saya sebenarnya tak ada. Tetapi perlulah diperjelaskan, ya, kerana rakyat dapat menilai, kena bagi tahu. Rakyat Melaka tentu mereka telah menilai mana pimpinan yang terbaik untuk menerajui kerajaan di negeri Melaka. Sebab macam saya tengok culipan saudara Ahmad Suraini. Saudara Ahmad Suraini ini dalam culipan dalam VC PRU 15. Dia kata lebay-lebay PAS ni punyalah menyalak, agak nak rak. Tapi akhirnya bila mereka mengatakan bahawa mereka mahu penyatuan ummah, tak mahu Melayu berpecah belah, akhirnya PAS bertanding di 8 kerusi Dewan Undangan Negeri di mana majoritinya Melayu. Iaitu di Kuala Linggi, di Tabuh Naning, Duran Tunggal, Bukit Katil, Duyung, Serkam, Kelebang dan Merlimau. Semua kerusi ini majoriti Melayu dan calon semualah calon-calon Melayu. Jadi nak kata apa ni PAS mau menyantun ni macam mana? Tak ada seorang pun calon daripada PAS yang bertanding untuk menentang DAP. UMNO paling tidak ada juga calonnya yang menentang DAP. Ini jadi fikir-fikirlah. Apa nama pemufakatan yang dikatakan untuk sebangsa, seagama dan sebagainya. Baik, saudara. Kita lihat ya, saudara. Di Kuala Linggi, saudara Rosli mewakili UMNO Barisan Nasional berhadapan dengan semua kali ini 3 penjuru. Sebab itu saya katakan pilihan raya kali ini di Melaka 3 penjuru. Tak tahu lagi, tak termasuk lagi calon bebas, mungkin putra, mungkin lain-lain, kita tak tahu lagi. Ya, saudara. Tapi setakat hari ini yang jelas yang telah diumumkan di Kuala Linggi, saudara Rosli akan menantang Julah daripada Amanah dan Puan Hajah di mewakili parti PAS Kuala Linggi. Di Tanjung Bidara, sekejap lagi kalau ada kesempatan waktu saya akan nak dua penjelasan tentang macam mana kedudukan satu persatu tiap-tiap negeri, sebab dah jelas dah sekarang ni. Tanjung Bidara, Abdul Rauf dari BN lawan dengan saudara Zainal Hassan daripada Pakatan Harapan PKR dan Mas Emirati daripada Bersatu. Di Air Limau, Hamid Maidin lawan Maznah daripada Amanah lawan dengan Nordina Parti Bersatu. Di Lendu, Datuk Seri Sulaiman lawan Muhammad Asri, Abdullah Mahdi daripada Bersatu. Tabuh Naning, saudara Zulkifli daripada UMNO menghadapi tentangan Zari Subuh Amanah dan Abu Hashim daripada PAS. Di Rembia, Jalani Khamis, UMNO, saudara Zamri Pakiri daripada PKR dan Zamzuri Arifin daripada Bersatu PBM. Di Gadik, Syamugam daripada UMNO MIC menentang oleh Sami Nathan daripada DAP dan saudara Amir Fitri daripada Bersatu. Macap Jaya, Eng Hiwi Sim daripada MCA menentang Lau Beng Huao PKR
dan Tai Jung Siu bersatu. Duran tunggal, Zahari daripada UMNO menghadapi Sofi Amanah serta Jaafar Osman, PAS. Di Asahan, Fairul menghadapi Idris Harun daripada PH Pakatan Rakyat PKR dan Danesh daripada Gerakan. Di Asahan tu ada 3 parti juga. Sungai Udang, Datuk Muhammad Ali UMNO menghadapi tentangan Hasmoni Tambi daripada PKR dan Alif Yusof daripada Bersatu. Pantai Kundo, Tuminah Kadi UMNO menghadapi tentangan Nur Azman dan Ridwan. Ridwan ni daripada Bersatu. Paya Rumput, Raih Yassin UMNO, Samsul Iskandar PKR, Faris Izwan Bersatu. Kelebang, Lim Ban Hong daripada MCA, tentangan Guitek daripada PKR dan Bakri Jamaluddin daripada PAS. Saudara, daripada Pengkalat Batu, Kalsum Nordin menentang Muhammad Danish dan Azruddin. Daripada Aikroh, bagi kerusi Dun Aikroh, Yung Fun Juan MCA lawan Ke Chi Yi DAP dan Michael Gan Gerakan. Bukit Katil, Datuk Hasno daripada UMNO menghadapi Adli Amanah dan Al-Hafiz Bukit Katil. Saudara, Molek Rahmat Mariman UMNO, Rafi Ibrahim PKR dan Fadli Samin Bersatu. Di Kesidang, Leong Hui Ying lawan Alex Siah dan Patrick Eng daripada Gerakan. Di Laksmana, Benjamin Lau Chin Hong MCA lawan Lau Chi Leong DAP dan Fong Hai Lin Gerakan. Di Duyung, Muhammad Noor Helmi UMNO menghadapi Damian Yo daripada DAP dan Kamurin Sedik daripada PAS. Di Bandar Hilir, Lee Kasian menghadapi Ling Chow Yen DAP dan Clarice Chan Parti Gerakan. Teluk Mas, Abdul Razak Abdul Rahman UMNO, Asraf daripada Amanah dan Rafiq daripada Bersatu. Di Bemban, Koh Chin Han menghadapi tentangan Tay Koh Kiu DAP dan Fazil Yaakob daripada Bersatu. Di Rim, Kadirah Abu Zahar UMNO, Prasan Kumar PKR dan Azalina daripada Bersatu. Serkam, Zaidi Atan menghadapi Kobini Amanah dan Ahmad Bilal PAS. Di Merlimau, Dr. Muhammad Akmal Saleh menghadapi Azrin dan Alim Syafi'i. Dan juga di Sungai Ramai, akhirnya Siti Faizah UMNO menghadapi Fazana Hayani dan Jeffrey daripada Bersatu. Saudara, kita lihat mana yang saya sempat lah. Kita pergi pertama kali Kuala Linggi. Di Kuala Linggi, Rosli Abdullah BM menghadapi Hajah Aziah dan Jula Sapiah Kasim. Kalau kita lihat di situ di Kuala Linggi, majoriti pengundinya ada sekitar 11,000. Kawasan ini adalah kawasan UMNO. Buat macam mana pun, sebab itu saya nampak bahawa Saudara Rosli daripada Barisan Nasional, beliau adalah pemuda muka baru, saudara. Cuma saya nampak tadi ada satu culipan yang tak seronoknya tu, ada kenyataan daripada ini di mana tadi tu, ada satu kenyataan, di Parlimen Jasin, saudara. Saya tidak senang dengan kenyataan sifat bahagian Datuk Abdul Kalam Hassan di media sosial, kerana beliau mempersoalkan, katanya dia kata bahawa 3 kerusi dalam Dun Jasin, Parlimen Jasin bakal terlepas dari genggaman kerana didakwa tidak memenuhi kehendak warga setempat dan akar umbi. Ini saya katakan yang tak puas hati. Bila tak puas hati, mula buat kenyataan, iaitu kerusinya di Bemban, kerana UMNO bahagian tersebut katanya telah bekerja keras untuk merampas semula kerusi daripada DAP. Dan majoriti pengundi di situ adalah Melayu, tapi akhirnya mereka merasa kecewa dan hampa apabila UMNO Barisan Nasional menurunkan calon Datuk Koh Chin Han daripada Barisan Nasional untuk menentang Tay Koh Kiu DAP dan Muhammad Fazil daripada PBM. Sebab dulu dalam pilihan yang lepas, Datuk Koh Chin Han dia dapat 5,600, dia kalah pada Wong Fort Pin daripada DAP, dan Syuami daripada PAS 2,700. Sedangkan pengundi di situ daripada 18,393, 61% adalah pengundi-pengundi Melayu. Jadi katanya begitu juga kehadiran Datuk Kadirah Abu Zahar di RIM. Jadi saya lihat kalau kenyataan-kenyataan begini, ini kenyataan yang tidak baik. Sepatutnya
semua warga UMNO bersatu hati. Ya, saudara, kita harus bersatu hati menghadapi sekarang ni semboyan telah dibunyikan. Kita turun ke gelanggang. Kita harus menerangkan pada rakyat, tak perlu kita nak burukkan orang. Sebagaimana yang disarankan oleh Tok Mat, tak perlu kita nak mencerca sesiapa pun. Kita sekarang ini nak bagi tahu rakyat Melaka, warga Melaka, bahawa UMNO, Barisan Nasional is the only choice. Macam mana saya katakan tadi, rakyat Melaka seramai 500,000 dah tahu macam mana hala cara pimpinan daripada Pakatan Harapan. Bagaimana kita bisinglah dulu, sibuk lepas pilihan raya umum yang ke-14. Sibuk, rakyat kena kencing. Kemudian datang pula ini pimpinan Perikatan Nasional, Tazim Muhyiddin. Bagaimana kita terkurung di rumah, ekonomi yang merosot. Saudara, orang kita melihat, kita mendengar macam-macam pembaziran berlaku dalam tata kelola negara. Jadi akhirnya negara semakin ciput wangnya. Rakyat nak keluar duit pun sekarang dia tak dapat daripada keperluan macam-macam. Macam-macam alasan diberi. Dan the only choice is UMNO, Barisan Nasional. Jadi kalau anda tak terpilih, sabarlah, sebab lepas nanti besok pilihan raya parlimen. Bertandinglah dalam parlimen. Begitu juga kalau anda nanti yang pernah menjadi wakil rakyat, sudahlah. Apa jadi masalahnya? Kenapa nak menongkat langit? Macam saya katakan, inilah masanya anda membalas jasa terhadap perjuangan UMNO yang selama ini meletakkan anda sebagai wakil rakyat. Tapi kalau rasa tak puas hati, aku juga nak jadi calonnya, ini yang membuat orang benci pada UMNO. Kenapa anda jadi penyumbang kepada kebencian rakyat? Rakyat saya nampak dari segi, mungkin malam besok saya akan membuat penjelasan bagaimana rakyat sudah pun melihat polar pengundi untuk yang mana dulu selama ini tidak bersama dengan UMNO Barisan Nasional sudah mau kembali bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Tetapi kalaulah pimpinan merasakan diri mereka juga nak jadi calon, ini jadi masalahnya. Dan bagi saya berterima kasih dengan Datuk Seri Presiden UMNO yang mendengar permintaan kita supaya ada calon baru. Dan saya berterima kasih pada Tuan Mat Hassan yang tegas, walaupun diugut macam mana pun, inilah calon yang kita turunkan. Seramai 20 orang, inilah harapan UMNO. Saya yakin kita boleh menang, paling tidak pun 17 kursi itu, insya-Allah Allah bersama-sama perjuangan kita. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.